rancangan-rancangan yang menjurus kepada gelak ketawa dan seumpamanya. Cuma dalam Islam membenarkan hiburan ataupun beberapa benda yang berkaitan dengan menghiburkan hati. Antaranya boleh berlawak jenaka, tetapi dia mempunyai beberapa garis panduan. Nombor satu, jangan lampau batas sampai kita melanggar tanggungjawab dan juga kewajipan. Imam Al-Qardawi menyebutkan tidak salah seorang Muslim untuk nak gurau senda, tapi yang nak tenangkan hati dia sikit, nak relax dan sebagainya. Tapi jangan jadi kebiasaan bergurau je kan. Begitu juga mengangkat hiburan kepada darjat ibadah. Contohnya Imam Ghazali pernah pesan Imam Ghazali pernah pesan, maksudnya jangan kamu angkat dia hiburan, dikekal hiburan. Jangan jadikan dia tahap ibadah pula. Maknanya kita beribadah pula dengan hiburan tu. Contoh yang mungkin terdekat, nasyid hiburan. Tapi janganlah pula menjadikan nasyid tu sebagai zikir. Cerita lain tu kan. Jadi jangan angkat dia. A'ti al-kalama min al-mazhi biqadri ma yu'ti al-ilma min ta'ama min al-milhi. Sama tadi macam kita kata pepatah dia. Berikanlah kata-katamu, bicaramu dengan sedikit gurauan, sikit, sekadar garam dalam masakan. Macam itulah. Okey. Nombor dua, jangan bergurau tentang maruah. Jadikan maruah orang tu gurau senda. Itu tak boleh. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'u min nisa'in, ayat dalam surah Al-Hujurat, jelas ayat ke-11. Jangan jadikan bahan gurauan itu adalah fizikal ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan maruah orang tu. Kalau dia kata tapi ya okey, betul lah, tapi jangan jadikan terlalu kebiasaan. Okey. Kemudian jangan menipu dalam melawak. Jangan kita buat cerita ataupun menipu agar orang tertawa. Dalam satu hadis Nabi pernah bersabda, wailun lilladzi yuhadditsu bil hadis liyudhika bihi alqaum. Maknanya celaka bagi orang yang bercakap satu benda, dia buat sehingga orang tertawa dengan pembohongan tersebut. Okey. Jadi jangan mencipta sesuatu, tetapi kalau dia bersifat fictitious, fiction dan sebagainya, itu okey. Tapi kalau dia mengandungi unsur-unsur penipuan dan sebagainya, maka biarlah. Kalau boleh, jenaka itu satu kebenaran. Dia benda yang benar-benar berlaku, tapi kita ambil sisi lucu daripada perkara tersebut. Itu okey. Yang seterusnya, jangan permainkan syiar agama. Baru-baru ni kita tengok Datuk Awi pernah tegur satu kumpulan, saya tak ingat dah. Ni kan bagus, masya-Allah. Jadi dia menegur dalam, dia kata tolong jangan mainkan agama, sebab agama saya bukan sesuatu yang boleh dibuat jenaka. Masya-Allah, padu tu padu. Okey. Yang seterusnya kesimpulannya, jenaka okey, jangan keterlaluan. Janganlah pula kalau kita tengok susunan rancangan tu jenaka daripada pagi sampai petang. Maksudnya biarlah apa-apa yang ada dalam pilihan kita itu sebagai sesuatu yang boleh dikawal dan juga ada etika-etika yang dipatuhi. Kemudian bila membicarakan tentang soal apa tadi dia tanya, 3 hari tak baca hadis ataupun 3 hari tidak menekuni ilmu. Perkara ini dimuatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Dia menukilkan daripada Fathul Mawsili berkata kepada dengan berkata, dia bukan hadis, dia bukan ni, di pandangan seorang yang soleh, tidaklah seseorang yang sakit itu jika dia tidak menjamah makanan dan minum maka dia akan mati. Begitulah juga hati, bila mana dia tidak menjamah hikmah dan ilmu selama 3 hari, dia juga akan mati. Maksudnya begitulah. Maksudnya kalau boleh, sebab tu ada khutbah Jumaat setiap minggu sekali, sekurang-kurangnya khutbah Jumaat itu boleh mengingatkan kita, lah ni Jumaat minta orang nak mimpi. Tapi tak apa, tak ada masalah. Kita sentiasa menghidupkan. Kerana itu, kalau boleh setiap rumah kita hidupkan bacaan hadis. Baca hadis, ambil kitab Syama'il Muhammadiyah misalnya, kita baca. Kalau yang ada kepakaran ataupun kebolehan, boleh syarah sebagainya, ada ilmu syarah. Tapi kalau tak ada kepakaran, tak ada ilmu, sekadar baca, tak faham, call ustaz, suruh ustaz buat video conference. Cuba ustaz cakap sikit bagi kat anak-anak saya, contoh, supaya dia tak mati.
Kerana apa? Kerana kalau kita jauh daripada ilmu, maka ilmu ni penyuluh kehidupan. Maka apabila makanan, ghizaul ruh, ghizaul qalb dengan ghizaul ruh adalah al-Quran, az-zikr, al-ilm, gizi ataupun kita panggil makanan kepada akal. Makanan kepada akal adalah dengan membaca, dengan ilmu. Ilmunya dia akan gemuk, akal kita akan gemuk tu maksudnya dia akan membesar dengan apa yang kita baca, ilmu yang kita perlu tuntut dan sebagainya. Kerana itu kita menuntut ilmu sampai mati, biar learning curve kita tu jangan menurun. Learning curve kita tu nak kena naik aja sentiasa walaupun apa usia. Kalau kita tengok ada orang yang dah berusia, dah berumur, dah tua, sambung mengaji lagi, Masya Allah. Itu menunjukkan mereka sayang ilmu. Bila sayang ilmu ni dia akan cari seumpama anak ayam, kata Imam Syafi'i, ibu ayam cari anak dia yang hilang, dia akan cari merata. Maksudnya tu, maksudnya jangan bagi hati kita mati, jangan bagi potensi dia mati, sebab itu adalah ghidha ruh. Itu adalah satu bekalan dan juga yang menjadi orang kata makanan bagi hati, bagi jiwa, bagi roh kita. Quran kita baca, kita tadabbur, sebab antara hati mati, dia tak boleh nak tadabbur Quran. Contohnya sebab, dan Quran itu mengandungi ilmu yang sangat luas. InsyaAllah.